Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak belajar tajuk Interval and Equality of Sets. 1.1.1.3 Interval and Equality of Set. Definition for interval in definition 5. Okay, so there are three types of interval: open interval, closed interval and closed open interval. Okay, untuk open interval dia guna open bracket kiri dan kanan kan, bermaksud untuk open bracket nilai A dan B tak termasuk dalam elemen for that set. Okay, untuk close interval pula dia guna close bracket di mana bermaksud nilai A dan B termasuk dalam interval tersebut. Untuk close open interval dia adalah merupakan gabungan antara open bracket dan juga close bracket, sama ada kiri open, kanan close, ataupun boleh jadi juga kiri close, kanan open. Dan untuk infinity dan minus infinity, biasanya untuk infinity or minus infinity kita tak include lah, kita biasanya akan guna open bracket. Let's complete example 3. List all the element for the given interval for x element in integer. Okay, question 1. Given open interval from 2 to 9, bermaksud 2 dan 9 tak termasuk dalam interval tu kan. So dalam bentuk range kita tulis dalam bentuk curly bracket x such that x element in z. X element in z dah ditetapkan dalam soalan. Okay, so where x is from 2 to 9, x greater than 2, x less than 9. So unsur untuk soalan nombor 1 greater than 2, so we start with 3, 4, 5, 6, 7 and less than 9 sampai 8. 9 tak termasuk. Okay, soalan nombor 2. Diberi again open interval from minus 2 to positive infinity. So notation for range kita tulis dalam bentuk curly bracket x such that x element in z, x greater than minus 2. Tu kalau melibatkan positive infinity, kita simply letak dalam bentuk equality dia akan jadi x lebih besar pada negatif 2. Okay, so dalam bentuk elements dia akan jadi lebih besar pada negatif 2, start dengan negatif 1. Bukan negatif 3 ya kelas. Negatif 3 adalah lebih kecil pada negatif 2. Bila lebih besar daripada negatif 2, start from minus 1, 0, 1 and so on. Positive infinity menunjukkan number yang sangat-sangat besar. So dia akan berterusan kan. Kalau letak 100,000 pun masih ada lagi number yang sangat besar, itu 500, dan dia akan berterusan dot lah. Okey, soalan nombor 3. Diberi open interval from minus infinity to 8. Okey, so range dia again kita tulis dalam bentuk curly bracket x such that x element in z, x adalah less than 8. X kurang pada 8, di mana 8 tak termasuk open interval. Kurang daripada 8, kita boleh tulis dalam bentuk kurang pada 8, 7, dia makin menurun. 6, 5, 4, hingga negatif infinity. Negatif infinity pula adalah number yang sangat-sangat kecil. So dia akan berterusanlah nilai dia, dot. Okay, so soalan nombor 4, diberi close interval from 5 to 10. Bermaksud 5 dan 10 termasuk dalam elemen set tersebut kan. Okay, jadi range dia, notation for range, kita tulis dalam bentuk curly bracket di mana s such that s element in z, x is from 5 to 10. Okay, tengok bezanya antara dengan open bracket, open interval dan close interval adalah untuk open interval, bila 5 dan 10 termasuk, kita akan guna equal sign dekat inequality dia tu. Okay, so s is from 5 to 10, so elemen dia akan jadi 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okay, next question. Diberi close open interval kan, gabungan antara open interval dengan close interval. Okay, so dia akan gunalah close bracket dengan open bracket. Kalau close bracket bermaksud unsur tu termasuk, open bracket unsur tu tak termasuk. So jadi macam mana kelas? Tengok pada notation range dia. X is greater than 1, less or equal to 6. Oleh kerana 6 tu menggunakan close bracket, so 6 termasuk ada equal sign dekat inequality dia kan. So X lebih besar daripada 1, we start with 2. 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 termasuk dalam interval. Okay, next question adalah again close open interval, negative 3 to 2, di mana 2 bukan dalam interval. Okay, so tengok pada notation untuk range dia, notation dia x adalah greater or equal to minus 3, less than 2. Okay, so bila yang nak close bracket,
kita letak simbol equal sign. Yang tak ada yang open bracket kita tak letak equal sign. So macam mana nak list elemen dia? So negatif 3 termasuk, so kita start from minus 3 kepada less than 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong kurang pada 2, berhenti sampai 1. Next question, again, close open interval from 3 to positive infinity. So range dia tulis dalam bentuk curly bracket x such that x element in integer. X adalah lebih besar or equal to 3. Merujukkan 3 sehingga positive infinity adalah number yang sama or lebih besar daripada 3. So elemen dia akan jadi 3, 4, 5, 6 soalah dot untuk menunjukkan infinity, number yang berterusan. Okay, last question. Okay, diberi again open close bracket from negative infinity sepatutnya tu. Negativity, bila kiri kita letak negative infinity. Untuk kalau kanan kita letak positive infinity. So from minus infinity to 1, so notation dia akan jadi x such that x element in z, x less or equal to 1. Equal sign dia disebabkan untuk satu tu dia menggunakan close bracket kan. Jadi bila x kurang atau sama dengan 1, so kita boleh start dengan 1. Okey, lepas tu dia berkuranglah kepada negative infinity. 1, 0, negatif 1, negatif 2, dot. Okay, we proceed to example 4. List all the element for the given interval for x element in Z. Okay, yang ni sama je macam tadi. Okay, kita cuba jawab soalan nombor 1. Diberi open interval from minus 3 to 4 dalam bentuk range. Mesti tahulah macam mana notation dia akan jadi curly bracket x such that x element in Z. X element in Z tu sebab dah ditetapkan dalam untuk example 4. Range untuk x adalah x element in Z kan. Dan inequality dia kita tulis dalam bentuk x from minus 3 to 4. Tak letak equal sign, tak ada equal sign lah untuk open interval kan. So kita baca sebagai x lebih besar daripada negatif 3 kurang daripada 4. So lebih besar daripada negatif 3, elemen dia akan jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 kurang daripada 4, kita berhenti sampai 3. Soalan nombor 2, open interval from 2 to positive infinity. So dalam bentuk range, notation dia akan jadi curly bracket x such that x element in Z, element in integer, where x adalah greater than 2, merujuk kepada nilai interval tu daripada 2 kepada positive infinity. Bila positive infinity maksudnya elemen dia makin menaik, maksudnya lebih besar daripada 2. Okay, x greater than 2, so elemen dia kita tulis sebagai lebih besar daripada 2, maksudnya start dengan 3. 3, 4, 5, dot. Maksudnya nilai tu makin menaik, positive infinity. Okay, soalan nombor 3, diberi open interval from minus infinity to minus 2. Okay, so notation for range akan jadi curly bracket x such that x element in Z, x less than minus 2. Okay, perhatikan, bezakanlah contoh untuk nombor 2 dan 3. Bila positive infinity dan bila melibatkan negative infinity. Bila melibatkan negative infinity, x adalah kurang daripada nilai tu. Okay, x kurang pada negatif 2. So, nilai yang kurang pada negatif 2, kita start dengan negatif 3, negatif 4, negatif 5, dot. So, cara tulis tu awak boleh tulis ikut cara yang Madam ajar ataupun boleh juga ikut yang ada dalam nota. Okay, next question. Diberi open interval from minus 30 kepada minus 9. So, notation dia untuk range akan jadi curly bracket x such that x in Z. X is from minus 30 kepada minus 9. Di mana salah tu soalan tu. Kalau dia merujuk kepada open interval, tak sepatutnya ada equal sign kan. So, kalau sepatutnya akan jadi, kalau tak ada equal sign, dia adalah x lebih besar daripada negatif 13, elemen dia adalah akan jadi negatif 12. Negatif 12, negatif 11, negatif 10, sehingga berapa kelas? Sepatutnya tak ada equal sign, bermaksud x kurang daripada negatif 9, kurang daripada negatif 9, bermaksud hingga x negatif 10 kan. Okay, jadi betul dah yang tercatat di elemen dia tu negatif 12, negatif 11 dan negatif 10. Okay, soalan next question. Okay, diberi close open interval. Okay, x is from minus 4 to 0 kan. So, bermaksud negatif 4 tak termasuk dalam interval tu, 0 termasuk dalam interval tu. Okay, so untuk notation for range, curly bracket x such that x element in Z, x is from minus 4 to
0. Di mana negatif 4 tak termasuk, tak ada equal sign. 0 termasuk menggunakan close bracket. So 0 termasuk ada equal sign untuk inequality dia. So kita baca sebagai X lebih besar daripada negatif 4. Dia merujuk kepada lebih besar pada negatif 4 adalah negatif 3 kan. Negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan kosong kan, sebab kosong termasuk dalam interval. Okay, next question given close open interval from 13 kepada 20 kan. So notation for range adalah X such that X element in Z, S is from 30 to 20, di mana untuk case ni 13 termasuk, 20 tak termasuk. Sebab tu kalau tengok pada notation for range, 13 ada equal sign, 20 tak ada equal sign kan. So kita baca sebagai X lebih besar atau sama dengan 13 kurang daripada 20. So start dengan 13, 14, 15, 16, 17, 18 kurang daripada 20, kita berhenti sampai 19. Okay, next. Okay, diberi again close open interval minus 5 to positive infinity. So notation for range akan jadi curly bracket X such that X in Z. X bila melibatkan positive infinity, kita tulis notation for inequality akan jadi lebih besar atau sama dengan negatif 5. Sama tu disebabkan untuk negatif 5 dia guna close bracket kan. Okay, jadi negatif 5 termasuk negatif 5 dan dia makin membesar, makin menaik akan jadi negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dot. Okay, last one. Okay, diberi again open close interval melibatkan minus infinity to minus 1. Okay, so notation for range benda yang sama. Okay, curly bracket X such that X in Z. Kalau melibatkan negatif infinity, kita tulis X kurang atau sama dengan. Kalau atau sama dengan tu disebabkan untuk minus 1 tu dia guna open bracket kan. Jadi ada equal sign. Okay, bila negatif infinity, X less. Kalau melibatkan positif infinity, X greater. Okay, check baliklah example sebelum ni. Okay, X less or equal to minus 1. So, X kurang atau sama dengan negatif 1, bermaksud negatif 1 termasuk. So, we start with minus 1 dan dia makin berkurang. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dot. We proceed to definition 6. Definition for equality of sets. Two sets A and B are said to be equal, A equal to B, if the elements that belong to set A and B are the same and also the sets have the same number of elements. Okay, untuk definisi persamaan sets, okay, dua set A dan B dikatakan sama, iaitu set A sama dengan set B jika unsur-unsur dalam set A dan set B adalah sama dan juga masing-masing set A dan set B mempunyai bilangan unsur yang sama. Okey, jom kita cuba buat soalan berkait dengan equality of set. Example 5, consider the following sets. Determine whether the set are equal or not. Okey, so recall balik definisi untuk equality of set. Dua set adalah sama jika dia penuhi dua syarat. Itu syarat pertama, kedua-dua set mestilah mempunyai unsur yang sama. Syarat kedua adalah bilangan unsur bagi kedua-dua set mestilah sama. Okey, kita tengok pada soalan nombor A, diberi set A di mana unsurnya adalah A, B, C, D dan set B unsurnya adalah C, D, A, E. Okey, untuk tentukan adakah A sama dengan B, okey, kita pergi pada syarat pertama, adakah set A dan set B mempunyai unsur yang sama. So, perhatikan set A unsurnya adalah A, B, C, D, set B unsurnya adalah C, D, A, E. Okey, so bermaksud set A dia ada unsur B yang tiada dalam set B, manakala set B pula dia ada unsur E yang tiada dalam set A. Bermaksud syarat pertama, set A dan set B mempunyai unsur berlainan. So, bermaksud syarat pertama tidak dipenuhi, bermaksud A tak sama dengan B. Okey, kita pergi kepada soalan nombor B. Diberi set C dan set D di mana dia tak list directly lah apakah unsur bagi set C dan D. Kita kena list sendiri. So, untuk set C, unsurnya X adalah terdiri pada elemen in positive integer. X is from greater than 10, less than 20. Bermaksud elemen untuk C adalah listkan kelas. Elemen lebih besar daripada 10, kurang daripada 19. Maksudnya start dengan 11 hingga 19 kan. Okey, untuk D, elemen for X adalah X such that X element in positive integer. X is greater or equal to 10.
and less or equal to 20. Bermaksud 10 dan 20 termasuk dalam set D kan. Okay, so untuk set D dia adalah number daripada 10 hingga 20. Okay, kita cuba jawab. Adakah C equal to D? Okay, so bila list tu mungkin lebih mudah adalah kita pergi terus kepada syarat kedua. Cek dulu syarat kedua, adakah bilangan unsur bagi set C sama dengan bilangan unsur bagi set D. Okay, so di mana kita akan guna simbol modulus tu untuk menunjukkan cardinality ataupun order bagi suatu set kan. Okay, so untuk set C dia ada berapa unsur kelas? Dia ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elemen. Untuk set D dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia ada 11 elemen. So number element for C not equal to number of element set D kan. So and the elements that belongs to set C and D are not the same. Dan syarat pertama juga, kedua-duanya mempunyai unsur yang berlainan. Set D ada unsur 10 yang tiada dalam set C. Therefore, C not equal to D. Okay, question number C. Given set S, set T and U. Okay, di mana unsur bagi set S adalah PQRS, set T adalah QRPS dan set U adalah SRQP. Okay, so dia suruh tentukan adakah set S sama dengan set T dan U. Okay, so untuk tentukan kita kena state lah. Kalau boleh untuk dapat markah penuh lebih baik kita state kedua-dua condition. Okay, condition pertama kalau boleh list dulu apakah unsur untuk S, T dan U dah diberikan. Okay, so tengok pada situ, bagi tahu pemeriksa adakah elemen untuk S, T dan U adalah sama. So kalau perhatikan kesemuanya merupakan gabungan 4 unsur iaitu PQRS kan. So the elements that belong to S, T and U are the same. Okay, lepas tu state pula condition kedua iaitu bagi tahu pemeriksa bahawa number of element for set S adalah sama atau tidak dengan set T dan U. Okay, so number of element for set S adalah 4, number of element for set T adalah 4 dan juga number of element for set U juga adalah 4. So bermaksud number of element for set S, T and U adalah sama, ada same, that is 4. So therefore, oleh kerana kedua-dua condition satisfied, bermaksud set S adalah sama dengan set T, sama juga dengan set U. Sebelum kita akhiri sesi kita kali ini, Madam minta setiap pelajar tolong tinggalkan komen untuk video ini. Adakah ia membantu pelajar? Adakah ia jelas dan mudah untuk difahami pelajar? Okey, terima kasih semua.